أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله وكفى، والنبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واقتفى. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sidang pendengar, sidang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, kita mengatur kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada tengah hari ini dapat lagi dipertemukan kita dalam perkongsian silsilah kuliah online anjuran Akademi Tarbawi, insya-Allah. Jadi insya-Allah pada pertemuan tengah hari ini kita akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan masih lagi menggunakan Arba'in Tarbawiyah, 40 hadis berkaitan dengan tarbiyah, bagaimana kita nak mendidik jiwa kita, mendidik diri kita, insya-Allah, supaya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang kita kata yang terbaik, yang sebenar-benarnya, insya-Allah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Insya-Allah pada tengah hari ini kita akan berkongsi dengan tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan satu istilah Arab disebut mujahidun li nafsih. Mujahid li nafsih. Macam mana kita nak melawan, kita kata, hawa nafsu kita. Okey, saya akan ambil satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis daripada Fudail bin Ubaid radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Saya ulang lagi sekali, al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Di mana hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam rawahu At-Tirmizi. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam satu hadis yang bermaksud al-mujahidu man jahada nafsahu fillah. Mujahid adalah orang yang berjihad melawan nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Al-mujahid maksudnya orang yang berjihad itu adalah orang yang berjihad menjahada nafsahu fillah, melawan hawa nafsunya kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini satu benda yang kita tengok, untuk kita nak berjihad, untuk kita nak berperang, untuk kita nak kita kata mempertahankan diri kita daripada anasir-anasir yang tidak baik, yang buruk dan sebagainya, maka Nabi sebut al-mujahid, orang yang berjihad itu, manjahada adalah orang yang berjihad nafsahu fillahi, melawan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun kerana Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu lagi jihad yang masih terbuka, jihad yang masih kita kata terbentang luas di depan mata kita, di hadapan diri kita, di hadapan kita kata jiwa kita ini, untuk kita nak berjihad melawan hawa nafsu. Ini satu benda yang payahlah, sebab benda tu ada dalam diri kita, kan? Ada dalam jiwa kita, dalam badan kita ni. Macam mana kita nak berperang? Kalau kita nak berperang dengan orang yang musuh yang nyata yang depan mata kita ni, sama ada kita nak menggunakan senjata pistol ke, senapang ke, pemanah ke dan sebagainya, hak tu kita kata bukan kata mudah, tetapi itu satu perkara yang kita tengok kita kata boleh untuk kita lakukan, mampu untuk kita lakukan dengan semangat, dengan pengisian hati, pengisian jiwa dan sebagainya, kan? Tetapi melihat kepada berperang dengan nafsu ini, satu perkara lagi yang semua orang kena. Semua orang kena, semua orang terlibat dengan peperangan ini. Kalau peperangan musuh, di segi berperang, kita kata contoh macam dulu berperang dengan orang bukan Islam, berperang dengan orang kita kata musyrikin, berperang dengan sebagainya. Berperang itu kita kata sebahagian yang pergi berperang dan sebahagiannya mungkin ada yang kita kata di kampung, di rumah,
dan sebagainya. Kan? Peperang itu mungkin hanya lelaki sahaja, perempuan mungkin hanya pembantu-pembantu sahaja. Tetapi dalam peperangan manjahada nafsahu ni, peperangan kita kata dengan hawa nafsu ini, baik lelaki, baik perempuan, baik tua, baik muda, semuanya dia terlibat. Semuanya dia terlibat dalam peperangan melawan hawa nafsu ini. Ini satu perkara yang kita kata kita nak kena tahu dan kita nak kena sedar dan kita nak kena cakna supaya kita ini merasai sentiasa diri kita ini dalam peperangan, dalam harb, dalam peperangan. Khususnya peperangan yang kita sebut pada hari ini adalah peperangan hawa nafsu, insya-Allah. Kan? Okey, kita baca sedikit kita kata penjelasan kepada hadis ini. Di mana dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri. Ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW nak ajak pada kita, nak beritahu kepada kita, mailah kita tengok diri kita sendiri. Mailah kita tengok jiwa kita sendiri. Mailah kita tengok badan kita ni. Mailah kita tengok hati kita ini. Bukan tengok hati orang lain, bukan tengok dalaman orang lain, bukan. Tapi Nabi nak ajak supaya kita tengok diri kita, tengok dalaman kita, tengok kita kata batin kita ini. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengajak kita untuk melihat diri kita sendiri, kemudian melakukan tindakan tepat terhadap nafsu dan diri kita. Kemudian kita mengambil, kita kata tindakan-tindakan yang betul, yang tepat, yang mengikut syarak untuk kita memastikan diri kita ini dalam keadaan yang kita kata dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang kita kata suasana yang baik, dalam syariat yang betul dan sebagainya. Saya teringat bila sebut berkaitan itu, baru ni ada saya share satu ungkapan lah. Tapi ini pun kita ambil daripada orang juga sebenarnya, kan. Bila mana hari ini kita tengok kan, dia bila jihad dengan hawa nafsu ni, dia dikaitkan dengan keimanan kita, dikaitkan dengan amalan kita, dikaitkan dengan apa yang kita faham dalam diri kita, faham dalam kehidupan kita ini dan sebagainya. Okey, bila saya tengok di situ, sekarang ni kita memanglah kita disibukkan ataupun kita sibuk tiap-tiap hari masuk dalam WhatsApp, dalam Facebook, kan, dalam kita kata mungkin surat khabar, majalah-majalah membicarakan berkaitan dengan kita kata pandemik, ataupun kita kata COVID ini. Sama ada macam-macam lah isu, kan. Dan yang paling pastinya kita melihat dan kita sendiri melakukannya, ke mana saja kita akan pergi, ke mana saja kita kata sampai sahaja, pasti kita akan disuruh untuk kita cek, untuk kita cek suhu kita. Betul tak, betul tuan-tuan dan puan? Kan? Kita kena cek suhu kita. Kan? Kita kena cek suhu kita. Pergi kedai runcit kena cek. Pergi macam tadi saya bawa balik dari immigration, pergi immigration kena cek. Pergi pasar raya kena cek. Masuk klinik kena cek. Masuk hospital kena cek. Apa lagi? Kemana saja tempat kita pergi, kita kena cek kita punya suhu badan kita. Pastikan 30, kita kata biasanya 36 ke atas lah. Kalau 35.8, 9 tu tak apa lagi. Kan? Maksud dia kalau bawah tak apa. Kalau mai 37 dan sebagainya, maka di situ kalau didapati nampak 37 dan sebagainya, maka kita tak dibenarkan masuk. Kerana situ mungkin kita ada gejala-gejala yang perlu untuk kita periksa dan sebagainya. Yang saya nak sebut hari ni, bila kita pergi ke semua tempat, kita dikehendaki untuk kita cek suhu badan kita. Memastikan diri kita diri yang kita kata sihat, yang tidak demam, tidak tersemua, tidak ada gejala-gejala yang boleh menyebabkan kita kata virus ataupun COVID ini menghinggap pada kita dan sebagainya. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, pernahkah ataupun selalukah ataupun terdetikkah di hati kita untuk sama-sama kita memeriksa ataupun kita cek suhu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Adakah kita ini kita panggil apa? Selalu kita cek suhu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Suhu badan kita tiap-tiap hari kita kena cek. Hari inilah, kan? Ketika inilah. Tapi suhu keimanan kita, adakah kita ambil berat berkaitan dengan suhu keimanan? Adakah kita cakna dengan suhu keimanan kita? Adakah iman kita hari ini iman yang baik
Adakah iman kita iman yang mantap? Adakah iman kita iman yang lemah? Adakah iman kita iman yang mundur ataupun yang kita kata suram dan sebagainya? Nah, itu persoalan-persoalan yang sentiasa kita nak bermainkan dalam fikiran kita supaya kita sentiasa memeriksa suhu keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Sebab dah saya sebut, orang yang berjihad, orang yang mujahid ini, orang yang sentiasa berjihad jalan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kata melawan hawa nafsunya kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Nampak? Dia sebenarnya bila mana kita ada keimanan, maka di sana kita insya-Allah kita akan menghalang diri kita daripada melakukan ajakan-ajakan kita kata maksiat, ajakan-ajakan dosa, ajakan-ajakan syaitan dan sebagainya. Kan? Sebab dia ada kaitan dengan keimanan tersebut. Kan? Jadi nak sebut sini, keimanan kita kena cek, kita kena periksa tiap-tiap hari keimanan kita. Kan? Macam mana kita nak cek, macam mana kita nak periksa? Kita boleh rujuk balik pada video-video yang sebelum-sebelum ni. Ada yang saya baca kita dengan kita kata parameter keimanan. Orang siapa yang melakukan kebaikan, dia rasa seronok, maka dia orang yang beriman. Barang siapa yang melakukan kita kata kejahatan, keburukan, maksiat, dia rasa menyesal, dia adalah orang beriman. Itu kita kata satu kayu ukur yang simple yang kita boleh cek untuk diri kita sendiri. Kan? Kita kata, aku buat baik ni, kita rasa seronok, rasa mulia, rasa izzah, rasa bangga dengan kebaikan yang kita buat. InsyaAllah di sana kita fahuwa mu'min, Nabi kata. Kan? Tapi kalau kita buat benda yang baik, kita rasa malu, kena cek balik lah. Dan juga kalau kita buat satu kejahatan, kita rasa menyesal, ya Allah, silap lah aku buat tadi. Maka di situ sebenarnya kita ada keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita betulkan dengan taubat kita, dengan mohon keampunan kita, dengan minta maaf dan sebagainya. Nak kata itu, suhu keimanan sangat perlu tuan-tuan dan puan untuk kita cek pada setiap hari. Macam mana nak cek? Saya sebut tadi, tengok balik pada huraian panjang saya huraian pada hadis tersebut. Dan kalau tengok dalam Akademi Tabawi punya ni pun saya ada tulis, kita kata berkaitan dengan syok, rasa syok buat baik, rasa menyesal ataupun rasa sedih bila buat jahat. Tengok balik ya. Okay. Jadi kita nak kembali kepada hadis ini. Al-mujahid, orang yang berjihad. Siapa orang yang berjihad? Manjahada nafsahu, orang yang kita kata berjihad melawan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ataupun kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu disebut di sini bahawa kita kata nak mengatakan kita kena tengok diri kita, bukan tengok diri orang lain, kan? Kemudian kita melakukan tindakan yang tepat untuk kita nak mengekang nafsu kita, kita nak melawan nafsu kita nak pandu nafsu kita supaya nafsu itu berada dalam keadaan yang betul. Disebut di sini, kemudian kita melakukan tindakan yang tepat terhadap nafsu dan diri kita. Kerana seringkali pandangan kita hanya tertuju pada orang lain dan hal-hal di luar kita. Selalunya banyak kita melihatlah diri saya sendiri pun sama. Kadang-kadang kita tak tengok diri kita. Kita nampak orang lain ya. Kita nampak, oh dia buat salah ni, dia guna-guna dan sebagainya. Padahal diri kita pun banyak juga buat salah. Kan? Contohlah kata-kata dalam rumah tangga kita. Kadang-kadang kita duduk nampak isteri kita yang salah. Kan? Dia gini, guna ludak dan sebagainya. Sedangkan kita nak kena tengok juga diri kita ni, kita betul kah? Adakah tindakan kita betul kah? Kan? Adakah dan sebagainya? Itu kita kena tengok balik diri kita, betul diri kita dan sebagainya. Kan? Sebab tu disebut, banyakkan kita tengok pada orang, tak tengok pada diri kita. Jadi kita nak alihkan itu, tengok diri kita dulu, dan juga dalam masa yang sama kita tengok orang dan kita buat teguran yang sesuai dengan keadaan dan sebagainya. Seringkali kita mengkambing hitamkan orang lain atau hal-hal di luar daripada kita atas kemungkaran dan kehancuran di nilai Islam di tengah-tengah masyarakat. Kadang-kadang kita duk kata ke orang, sebab dia itulah, sebab dia perangai macam itulah, orang nampak Islam buruk. Dia kita kata ke orang. Sedangkan hak kita kata tu kadang-kadang, hak kita buat tu kadang-kadang juga menyebabkan nampak keburukan Islam. Kan? Kita buat benda tu, orang lain nampak, dia pun sama ya. Nampak. Jadi kita tak mau mengatakan, oh kerana dia lah. Kan? Tapi tak ada tindakan apa. Tapi kalau kita nampak kesilapan, kita pergi jumpa, kita bagi tahu dengan cara yang hikmah, dengan cara yang betul. Moga-moga insya-Allah di sana Allah diterima dan dia buat perubahan dan sebagainya. Kan? Jadi itu. Kemudian juga disebut di sini kita memaklumkan perang
dan perlawanan terhadap semua itu. Namun sama sekali tidak pernah menyatakan perang terhadap hawa nafsu. Jadi kita sebut di sini, kita sering mengatakan kepada orang, sana perang, sini perang, sana perang, sini perang, ke negara ni, negara ni dan sebagainya. Tetapi kita nak kena sebut di sini kepada diri kita, kan, bahawa peperangan melawan, kita kata, hawa nafsu itu satu benda yang sangat penting dalam diri kita. Hak mana hak berlaku peperangan-peperangan di luar sana tu, satu dan sebagainya tu, semuanya bermula daripada, kita kata, peperangan di dalam jiwa dia. Kalau tidak ada, kita kata, rasa dengki, rasa hasad, rasa nak marah, rasa, kita kata, macam-macam lah, kan, rasa yang tak baik ni kepada orang lain, maka insya-Allah tidak akan berlaku apa-apa peperangan. Tapi dengan rasa daripada diri ini, dalam diri ini, diluahkan dalam satu organisasi diluahkan dalam satu negara, maka di situlah keburukan disebut dia menyebabkan, bila hak ni pun sama, maka berlakulah, kita kata, peperangan. Tapi kalau hak dalam ni baik, insya-Allah ada toleransi, ada, kita kata, tasamuh, ada perbincangan dan sebagainya, boleh untuk kita laksanakan dengan keadaan yang baik. Ini satu benda yang disebut dalam huraian ini. Dia mengatakan bahawa kita memaklumkan peperangan dan perlawanan terhadap semua itu. Namun sama sekali kita tidak pernah menyatakan peperangan terhadap hawa nafsu adalah di antara, kita kata, peperangan yang besar. Berpunca daripada sini ni. Daripada sini. Punca daripada sini. Kan? Kalau tak berpunca dari sini, insya-Allah tak akan berlaku peperangan, tak akan berlaku hasad dengki, tak akan berlaku marah-memarah, tak akan berlaku, kita kata, pertemuan yang menyebabkan pergaduhan dan sebagainya. Jadi itu yang nak disebutkan dalam kita kata hadis ini. Kalau ikut kepada al-mujahid, sudah orang yang benar-benar berjihad. Kalau kepada makna orang yang benar-benar berjihad adalah orang yang berjihad dengan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Orang yang benar-benar berjihad, masya-Allah. Kan? Bila sebut orang yang benar-benar berjihad ini, memang kita kata itulah yang paling besar jihad di dalam Islam. Selain kita berjihad melawan, kita kata, musuh Allah, selain kita berjihad melawan, kita kata, tentera-tentera dan sebagainya, kan, yang kita boleh nampak sekarang ni, mungkin kita kata orang Islam dengan orang Islam, ataupun hal ni berlaku peperangan Islam dengan Islam pun ada, kan, yang berlaku di negara-negara, kita kata, Arab hari ini dan sebagainya. Maka kita sedihlah melihat perkara tersebut, kan. Kita sedih melihat perkara tersebut kerana kita tak tahu yang mana satu yang benar-benar orang, kelompok yang memperjuangkan Islam yang sebenar, yang mana satu yang dikatakan orang yang mati syahid. Hak kawan ni Islam, kawan ni pun Islam, kan. Kawan ni declare syahid, kawan ni declare syahid, tapi perang sama Islam. Macam mana tuan-tuan dan puan-puan? Tapi kalau peperangan melawan, kita kata, musuh Islam yang nyata, contohnya kita kata seperti di Palestin. Di Palestin mereka memerangi Al-Yahud. Itu satu peperangan yang jelas kepada kita, peperangan yang nyata, Islam dan bukan Islam. Bila mati itu, insya-Allah kita iktiraf bahawa peperangan orang Palestin ini merupakan peperangan yang kita kata disebut sebagai jihad fi sabilillah. Sebab dia melawan, kita kata, musuh yang memang tidak mengiktiraf langsung Islam, tidak mengiktiraf langsung syariat Islam. Sana malah mereka menafikan terus, kita kata, Islam dalam kehidupan mereka. Ni orang-orang Yahudi, orang yang kita kata mereka saja betul. Saya teringat tuan-tuan dan puan bila sebut perkataan, kita kata, protokol Yahudi ini, di antara salah satulah. Wallahualam, kalau saya salah, saya mohon maaf, mohon betulkan saya. Pernah saya mendengar ketika mana saya belajar dahulu, di antara protokol Yahudi ini, mereka tidak mengiktiraf mana-mana selain daripada Yahudi. Mereka saja yang betul, mereka saja yang baik, mereka saja yang elok, kan. Saya ingatkan dalam satu buku, saya tak ingat dah, lama dah saya baca masa 2005 itu kot, kan. Jadi tak ingat dah buku apa, tapi terbaca dalam satu kita kata muka surat, protokol Yahudi ini seolah-olah mereka, bila mana kita masuk rumah, kan, bila mana kita masuk rumah, kita akan buang kasut. Perumpamaan pun macam menghina juga. Kita masuk rumah, kita buang kasut dan masuk dalam rumah.
Okey, kasut yang kita pakai itu kan, maksudlah itulah kita kata orang Islam dan masuk ke tempat mulia itu adalah Yahudi. Maksudnya mereka tidak mengiktiraf, mereka menghina. Kita kata sehina-hinanya kita kata agama Islam itu sendiri. Kalau peperangan di Palestin dengan Al-Yahud ini, itu kalau tanya saya, itu peperangan yang kita kata yang benar-benar jihad fi sabilillah, melawan musuh Allah Subhanahu. Dan kita boleh declare bahawa mereka ini adalah orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Jadi nak katakan di situ bahawa peperangan itu berlaku, tetapi yang lebih besar kita nak sebut pada ialah peperangan untuk kita melawan hawa nafsu kita, melawan bisikan-bisikan syaitan, melawan bisikan-bisikan maksiat, melawan bisikan-bisikan dosa yang sentiasa mengajak kita untuk melakukan dosa, melakukan kita kata maksiat, melakukan kesalahan dan sebagainya. Kan? Jadi nak katakan di sini, inilah satu jihad yang kita sama-sama nak kena usaha, nak kena pertahankan, nak kena faham, nak kena pedoh, nak kena sama-sama untuk kita jaga diri kita, mengekang nafsu kita, mengawal nafsu kita supaya tidak kita kata menguasai, tidak menguasai jiwa dan hati kita. Bila nafsu menguasai jiwa dan hati, maka sudah pasti kita akan kalah dan badan kita, anggota kita akan mengikut semua bisikan-bisikan nafsu, bisikan-bisikan maksiat untuk kita melakukannya. Jadi ini satu perkara yang sama-samalah tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat, ibu-ibu yang sekalian, sama-sama kita nak kena jaga, nak kena faham, nak kena saling ingat mengingati supaya kita ini sentiasa berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala dengan jihad melawan hawa nafsu. Sebab itu saya sebut tadi, semua manusia, laki, perempuan, tua, muda, kan, semuanya kita kata wajib untuk melawan, kita kata berjihad melawan hawa nafsu. Kalau peperangan yang lain tu, mungkin sebahagian pergi, sebahagian tidak. Tapi jihad melawan hawa nafsu ini, semua kena bertindak, semua kena faham, semua kena kita berjihad melawan hawa nafsu. Tapi hari ini, wallahu ta'ala alam, kita melihat ramai orang yang kalah dengan hawa nafsu. Ramai orang kalah dengan hawa nafsu. Ramai orang kalah dengan gadget. Ramai orang kalah dengan media massa. Ramai orang kalah dengan alat-alat moden ini. Saya takut tuan-tuan dan puan-puan. Dan dengan kadang-kadang lah ada saya jumpa dengan seorang kawan dia tunjuk, Ustaz, dia kata kat Ustaz, tapi dia orang baik, dia orang bagus, dia orang baik, kan? Dia kata kat saya, Ustaz, kalau kita nak tahu kawasan kita duduk ni ada orang buat maksiat dari segi perzinaan, pelacuran dan sebagainya, kita boleh tahu melalui handset saja. Ada aplikasi dia, Ustaz. Saya kata betul ke? Betul. Jadi nak ceritanya bahawa dia tunjuk kat saya satu-satu, dia tunjuk satu-satu, dia try buat. Tet. Masya-Allah, saya tengok. Allahu akbar. Layan pula. Mudah. Untuk melakukan maksiat ni sangat-sangat mudah. Tapi kalau seorang itu dia faham konsep al-mujahid ini, konsep keimanan, konsep ubudiyah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti insya-Allah dia tidak akan melakukan perkara tersebut. Tapi hari ini kita melihat itu peluang-peluang depan kita ni, Allahu akbar. Nak buat maksiat ni banyak sangat. Atas kita, atas diri kita, atas kekuatan iman kita, atas kefahaman kita, atas kita kata cakna kita dengan apa yang kita lakukan. Tapi kalau orang ambil tak kisah, kalau orang kita indah tak indah, orang pandang remeh berkaitan dengan benda-benda keimanan Islam ini, ubudiyah ini, maka dia akan buat kita kata apa sahaja di depan dia bila mana dia berpeluang. Kan? Nak kata peluang ni ada sentiasa. Ada sentiasa nak buat jahat ni ada. Tapi bila kita faham konsep kita berjihad melawan hawa nafsu ini, maka insya-Allah kita cuba jaga diri kita supaya kita tahu bila kita buat maksiat hari ini, kita akan mendapat balasan di akhirat kelak. Kalau kita buat kebaikan hari ini, kita akan mendapat ganjaran yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Itu kita hidup tak lama tuan-tuan dan puan-puan. Tak lama. 60 tahun, 70 tahun, 100 tahun pun tak lama berbanding dengan umat-umat terdahulu. Kan? Umat terdahulu hidup mereka sangat lama. Kan? Beribu-ribu tahun pun ada.
Tapi kita duk dengar 100 tahun. 100 tahun ni kira sikit lah. Tak lama. Kan? Tapi walaupun kita nak mengharapkan insya-Allah kehidupan kita ini bukan dipenuhi dengan maksiat, dengan dosa, tapi kehidupan kita ini dipenuhi dengan pahala, kebaikan, kebajikan, benda-benda yang baik, benda-benda yang soleh untuk sama-sama kita mencapai syurga Allah Subhanahu wa taala nanti insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, itu sedikit pengongsian kita pada kita kata tengah hari ini. Saya sambung sikit lagi. Padahal sesungguhnya jihad terhadap semua itu tidak akan berhasil apabila tidak diawali dengan jihad hawa nafsu. Kerana kita harus lihat, kerana kita harus ingat bahawa mujahid sejati adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya sebut tadi tu. Kan? Maksudnya di sini mujahid yang sejati, al-mujahid yang sejati adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan syariat-syariat, dengan ibadat-ibadat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kita nak sebut, kita nak kena cubalah kok mana cara pun kita kena cuba tuan-tuan dan puan-puan, hadirin hadirat sekalian, untuk kita pastikan diri kita ini tiap-tiap hari berada dalam keadaan jihad. Tiap-tiap hari berada dalam satu medan jihad. Tiap-tiap hari berada dalam satu keadaan sentiasa bersedia. Kita berjihad. Berjihad untuk apa? Berjihad untuk melawan hawa nafsu. Berjihad untuk melawan ajakan-ajakan syaitan. Berjihad untuk melawan bisikan-bisikan maksiat. Berjihad untuk kita kata melawan perkara-perkara yang boleh membawa kepada dosa. Dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu perkara yang sangat-sangat kita nak sebut, kita nak tekankan pada pertemuan ini. Moga-moga insya-Allah memberi sedikit satu motivasi, satu rangsangan, satu kita kata ilmu kepada kita untuk sama-sama kita saling ingat mengingati, takmil istikmal, lengkap melengkapi di antara satu sama lain insya-Allah. Okay, tuan-tuan dan puan-puan, saya rasa sekali itu saja perkongsian kita pada tengah hari ini, dan insya-Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan sambung sikit lagi kita kata hikmah tarbawiyah berkaitan dengan hadis al-mujahid man jahada nafsahu fillahi. Mujahid yang sebenar, mujahid yang sejati adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya di jalan Allah Subhanahu wa taala ataupun kerana Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah, moga-moga insya-Allah Allah golongkan kita dalam golongan orang yang sentiasa berjihad melawan hawa nafsu, sentiasa memastikan diri kita dalam keadaan yang baik, keadaan yang kita kata dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, dalam lingkungan kita kata syariat Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi insya-Allah orang-orang yang saleh dan juga orang-orang yang muslih, orang-orang yang baik dan orang-orang yang mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan insya-Allah. Boleh tuan-tuan dan puan-puan macam tu untuk kita kata tengah hari kita pada hari ini. InsyaAllah pada pertemuan yang akan datang kita akan baca, kita akan kongsikan satu hikmah tarbawiyah, kan, yang saya boleh sebut sikit tajuknya adalah mengapakah orang yang melawan hawa nafsu disebutkan sebagai mujahid sejati. Buku ni dia suka timbulkan persoalan. Minggu depan kita tengok pasal apa orang yang lawan hawa nafsu ini, sentiasa melawan hawa nafsu ini disebutkan sebagai al-mujahid, mujahid sejati. Pasal apa? Kita nantikan perkongsiannya pada minggu hadapan. Moga-moga insya-Allah kita kata pada minggu ini memberi sedikit rangsangan, motivasi, galakkan kepada kita untuk kita sedar, kita cakna bahawa kita ini sedang dalam keadaan jihad, dalam keadaan perang. Tapi perang itu adalah perang melawan hawa nafsu insya-Allah. Wallahu a'lam tuan-tuan dan puan-puan. Sekali itu saja insya-Allah pertemuan kita pada tengah hari ini. Aktafi bi hadzal qadri minal kalam. Wallahu ta'ala alam. Wa khairul kalam huwas salam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah kita jumpa lagi pada minggu hadapan insyaAllah. Wallahu alam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.